Pioneer, satu nama yang terkenal di kalangan pengguna-pengguna RTA. Pioneer dikeluarkan oleh BP Mods, ya. Dan ini adalah Pioneer 1.5. Aku ada buat unboxing dan juga aku ada buat tutorial berkenaan dengan MTL punya setup untuk Pioneer ni. Jadi ini Pioneer ni sekarang ni dekat Tomahawk. Dia memang pada aku one of the best lah RTA, on par dengan mana-mana MTL RTA kalau untuk setup yang macam ni. Harganya tidaklah melampau dan dia mampu dimiliki oleh semua dan mampu mengeluarkan flavoring, throat hit dan core layer flavoring yang sangat-sangat nice Pioneer ni. Dan dalam setup ni sekarang ni dia adalah setup MTL, ya. Okay, MTL biasanya akan main biasanya MTL aku akan main tak banyak, 14-15 watt je. Dan kadang-kadang kalau bosan dengan 14-15 watt aku akan pergi 19 ataupun 20 watt. Dan itulah, memang dia punya smoothness tu, dia punya smooth airflow dia, lepas tu dia punya pengeluaran flavoring dia tu memang sangat-sangat best Pioneer ni. Kalau korang kaki tank, kaki RTA, jadikan Pioneer ni satu dari koleksi korang. Okay. Jadi sebelum tu, nama aku Wak Asri. Ini adalah channel Wak Vapes. Dan untuk video kali ni aku nak kongsikan korang macam mana nak setup Pioneer ni untuk DL ataupun DTL. Jadi untuk ni setup MTL sekarang ni yang ada ni. Dan apabila korang mendapatkan ataupun membeli Pioneer 1.5 ni, diorang ada kasih kit sekali tau. Maksudnya untuk tukar dari MTL ke DTL, diorang ada bagi chamber yang berbeza. Ini adalah chamber dia yang untuk DTL. Dia tak sama dengan yang untuk MTL. Chamber dia ni, dia memang ada lain sikit. Kemudian dia ada bagi satu drip tip yang juga berbeza. Kalau yang ni drip tip MTL, yang ini drip tip untuk DTL dan RDL. Memang dia lain lah. Kemudian dia juga ada bagi airflow punya base. Yang ini kalau tak ada letak apa-apa airflow pin, dia akan buka lubang untuk 4.0 mm. Okay. At the same time dia ada dia punya connector lah untuk kita pasang dekat sini ni. So ini semua dia punya aksesori dia lengkap sekali dalam kotak Pioneer 1.5 ni, Pioneer RTA 1.5 ni. Tak perlu beli ekstra. Berbeza kalau kau gunakan Pioneer yang versi asal, yang versi 1 dulu, kena beli DTL kit. Yang ini tak payah DTL kit, dia memang dah ada dia punya benda-bendanya untuk digunakan dalam mode DTL. Jadi sebelum tu apa kata kita uruskan mula-mula buka lah Pioneer ni. Kita tanggalkan dulu dari body Tomahawk ni, sebab ada banyak benda yang kita nak buat dengan Pioneer ni. Okay, yang pertama drip tip dia. Okay, drip tip dia ni aku keluarkan dan aku cabut bahagian atas dia ni. Dia threaded tau ni. Ni threaded, berskru So buka macam tu dan ambil drip tip yang untuk DTL tadi dan skru kan, pasangkan ke base drip tip ni. So dia jadi macam ni. Yang ni dia jadi 510 lah, dan boleh dipasangkan di mana-mana 510 punya compatible punya tapak. So boleh masuk dekat sini, dah jadi macam tu kan. So drip tip 510 ni juga boleh dimasukkan dekat mana-mana AIO ke apa ke kan. Okay, lepas tu kita nak kena buka pula bahagian deck dia, nak access bahagian deck dia. So mungkin tutorial kali ni, video kali ni agak lecak ke apa, basah-basah ke apa, so minta maaf lah guys. So aku kena kosongkan dulu tank dia.
tekan tank kosong. Sebab ada banyak benda yang aku nak kena laksanakan. Pertama sekali, lepas kita buka tank dan kita access deck dia, ini MTL punya setup, kena buka dululah coil ke kapas ke yang ada dekat dalam dekat deck dia ni yang terpasang ni, untuk kita selesaikan. Sebab kita nak gantikan coil MTL ni dengan coil untuk DTL. Okey, buang kapas dan coil. Kemudian buka airflow dia ni, airflow pin dia ni kena buka juga. Hati-hati guys, ini semua benda kecil-kecil, kalau terjatuh ke apa ke masalah. So ni airflow untuk MTL 1.0. Kelihatan tak? 1.0 okay, 1.0 punya airflow pin. So kita ketepikan yang airflow pin yang itu. Dan di sini dekat deck ni ada dua post, ada dua tiang, kena cabut satu. Okey, ni sekarang dah cabut ni cabut. Kemudian tadi yang aksesori macam-macam tadi tu kan, ambil yang ini, sebab dia ada beza guys. Kalau yang ini, yang untuk MTL, dia punya tapak dia lain. Okay, nampak macam tu. Dan kalau dari tepi, nampak. Yang ini untuk MTL, setup MTL. Yang ini untuk setup DTL. Ni. Jadi kita ketepikan yang MTL, kita letak ambil yang DTL punya tapak ni, dan kita masukkan kat sini. Okey. Kemudian kita kena ambil skru yang melekat dekat tapak dia tadi tu, tapak airflow. Aku pun tak tahulah apa istilah dia secara spesifik. It's just that memang nama dia ni ada ditulis dekat manual dia tu, malas nak buka-buka. So pasangkanlah skru dekat tempat post dia ni, sebab nanti kita nak ikat coil. Kalau tak ada skru ni, tak boleh ikat coil. Okay, gitu. So ini barang kena dikunci juga ni, kalau tak dia akan lari, akan akan bergerak lah. Jadi dia memang dah bagi siap yang sesuai untuk tapak DTL tu, iaitu jenis ini pendek ni, supaya dia boleh connect. So cuba masukkan dan kita ikatkan lah. Dan benda ni itulah, memerlukan apa-apa hal pun kesabaran ya guys. Sebab yalah, ini barang aku pun ni buat ni first time ni aku nak pasang, nak tukar dia punya setup dari MTL ke RDTL ni. Aku tak tahu boleh ke tidak ni, sebab tak pernah buat ni. Memang this is the first time. So aku tengok macam mana nak share ni dengan korang ni. Tak pernah buat gini. Tak boleh masuk. Oh boleh. Now dah boleh. So ini barang akan connect dekat 510 lah, dekat connection dekat mod ke mana-mana ke, kita pacak kat sini kan. Jadi dia punya airflow sekarang ni dah besar. Kalau tanpa menggunakan airflow pin macam ni dan menggunakan tapak untuk DTL ni, dia tulis dalam tu dia punya airflow pin dia bersaiz 4.0 mm, which is agak besar jugalah sebenarnya. So ada satu lagi benda yang digalakkan kalau nak setup untuk DTL iaitu apabila korang nak setup untuk DTL, korang kena buka space condenser ni. Ni istilah dia space condenser. Pemampat ruang. So ini boleh buka
So dia punya deck akan jadi lebih luas. Kalau tak di sini ada macam dinding kan untuk Pioneer ni. Tapi untuk version 1.5 ni, dinding ni boleh dibuang untuk kita setup untuk DTL. Dan kemudian bila dah setup ni, dah dapat ni, kita boleh loosen, kita boleh longgarkan skru ni untuk kita pacak, cocokkan, masukkan coil untuk kita setup dan kita adjust lah. Okay. Kurang lebih gitulah. So kita letak tepi pula yang itu. Sekarang ni dekat sini, dekat tank dia ni kan, dia dia punya chamber ni, chamber dan chimney dia ni adalah MTL punya setup. So kita kena uruskan yang tu juga. Kita kena tukar chimney dia tu kepada chimney DTL. So caranya, ni ni kita buka macam ni, kemudian kita longgarkan habisan ni, dan kita bila kita longgarkan penutup dia ni, skru, benda ni skru kan, tadi macam ni, kita longgarkan skru dia habis, kita boleh tanggalkan, dan ada 2 skru kat situ. Kita buka skru tu sebab kita nak keluarkan dia punya MTL chimney tu. Kita nak pasang DTL punya chimney. Okey, ni DTL punya chimney yang berbeza. Ini MTL punya chimney baru dikeluarkan, bentuk dia melengkung, nampak bulat. Dalam dia macam tu. Manakala untuk DTL dia lebih besar, nampak tak? Beza guys. Ini MTL, ini untuk DTL. Ada perbezaan di situ. So kita letak tepi yang MTL punya. So memang benda ni kena rajin lah. Maksudnya kau kena tahu, kalau kau nak set up MTL untuk Pioneer ni, kau kena uruskan dan buat penetapan dia kalau dengan toolkit, dengan toolkit yang dia bagi. Kalau kau nak set up DTL pun sama, kau kena pakai kit yang dia bagi, pasangkan, barulah kau boleh menikmati DTL yang betul bersama Pioneer RTA 1.5 ni. Okey, pastikan tak bergerak chamber dan juga chimney tu. Kemudian dah selesai yang itu, ada muka bruise kat sini. Nampak tak? Tu muka bruise, owner, founder dan designer BP Mods. So pasang balik top cap dia ni, dan kita boleh cuba try. Ketat tak? Okay. So ketat lah. Okay, longgarkan lagi. Okay, boleh. So tank dah selesai. Kita dah tukar chimney dari MTL punya chimney dan chamber kepada DTL punya. So yang MTL ni kita dah letak kat luar, dah tanggalkan. So sekarang ni dalam ni adalah chamber dan chimney untuk DTL. Dan untuk deck pun sama, dah tukar dari MTL punya setup. So sekarang ni deck ni dah menggunakan DTL punya setup. Jadi kita pasang lah tapak ataupun deck Pioneer ni dekat kita punya home tab ataupun home reader. Okay, ini adalah deck dia, deck Pioneer ni. Sebelum ni aku pernah tunjuk tutorial yang MTL. So hari ni aku nak tunjuk, nak share kat korang DTL setup. Dan sudah semestinya bila DTL menggunakan coil Waklu, siapa yang nak coil Waklu tu nak beli, boleh roger aku Jadi ini adalah coil yang telah dipasang pada coil jig dan kena kepakkan lah untuk dapatkan kaki yang begini rapat. Dan apabila benda ni ataupun deck jenis yang macam ni, biasanya aku akan bengkokkan lah, bengkok macam ni nampak tak, sedikit je bengkok.
saya senang nak masukkan, kalau tak dia susah ni. So masukkan je dekat kaki ataupun tiang post istilahnya post, aku panggil tiang, sama je kot. Okay, masukkan. Dan kalau masih ketat, maknanya kena longgarkan lah skru dia ni. Okay, dah masuk sikit-sikit guys. Right, so positioning apa semua kemudian yang penting kita masukkan dulu kaki dia dekat post tu, dan cuba dapatkan lah positioning tu later bila macam ni kan. Okay, kaki coil tu kita dah masukkan dengan elok. Dia yang bagusnya Pioneer ni pun dia ada ni ada lekukkan ni ni kat sini ni, lekukkan untuk kita letak coil jig. So senang nak uruskan coil bila kita pasang tu. Okay, tekan sekejap menggunakan screwdriver dan pastikan coil tu tak bergerak-gerak, barulah kita ketatkan lah satu persatu kaki dia tu. Nanti lepas ni baru kita akan buat firing untuk priming apa semua lah. Pastikan pasang coil ni dengan baik dulu. Coil kalau salah pasang, sakit hati tu. Tak boleh nak dapatkan dia punya kesedapan dia tu kan. Okay, terus potong kaki juga. Okay, macam tu positioning atas bawah, tinggi rendah dia nanti dulu. Potong kaki dulu serapat mungkin. Okay, ngam tak? Ada berlebihan tak? Tu yang kita kena sentiasa check bila pasang coil lepas potong kaki coil tu, make sure tak ada lah. Sebab banyak kes sampai WhatsApp aku, bang apa saya punya RTA ni tak boleh baca apa-apa RTA lah. Dan bukan untuk RTA je, maknanya macam RBA boro .RBA pun potong coil, kaki coil tu memang mesti betul-betul rapat. Dia memang kalau ada sisa-sisa kat situ memang kacau lah. Tak boleh fire lah, apalah, macam-macam. Padahal pasang coil dah cantik kan, tapi tak boleh bila fire kan. Pasang kapas semua masa ni dah cantik, tapi bila pasang top cap masuk ke tank tak boleh fire. Nampak tak? Okay, kat situ clean tak ada yang terjulur-julur, tak ada wire-wire yang terlebih-lebih. Okay, kalau dah puas hati, pastikan ikat lagi sekali. Pastikan betul-betul ketat. Okay, dan kemudian barulah kita positioning dia. So biasalah untuk mana-mana pemasangan coil dekat mana-mana RBA, RTA semua, untuk rebuildable yang jenis pakai coil pasang sendiri bukan OCC ni, kalau korang nak throat heat, korang tinggikan coil tu. Kalau korang nak manis, korang nak cita rasa flavoring, nak dapatkan rasa yang enak, rasa yang sedap, korang rendahkan coil tu. Macam sekarang ni aku rasa I'm okay with this position. Position dia adalah position di sama ni, sama dekat tempat yang diletakkan ni. Dan juga position coil ni sama tingginya dengan post dia ni, sikit tinggi lah. Okay, tak apa, yang tu kemudian sekarang ni masanya untuk kita priming dan dapatkan suhu, dapatkan bacaan ohm yang terbaik untuk dinikmati. So, panaskan perlahan guys 15 watt sahaja.
Ini barang memang memerlukan kesabaran. Belajar pasang coil, belajar pasang kapas ni kau takkan boleh dapat sehari, man. Mesti ada training, mesti ada trial and error, mesti ada teori, mesti ada practical. Kalau kau sekadar buat macam tu je tanpa belajar, tanpa ada bimbingan pun payah juga. Memang kau kena ada spend masa untuk buat R&D kau. Sama ada berguru dengan orang ke, atau kau banyak tengok video tutorial online ke, itu pilihan masing-masing lah. Tapi benda ni kena ada dia punya practical dia, tak boleh sekadar teori ataupun ikut-ikut aja. Okay, aku naikkan jadi 30 watt. Tengok firing dia macam mana, glowing dia macam mana. Nice. Alright. Okay, nampak api tu dah membakar dari dalam dan dia pergi ke bahagian luar. Dia punya yang glowing tu. So itu satu hal sudah selesai. Sekarang masanya untuk kita yang paling kritikal lah, because ini barang kalau salah dalam RTA Pioneer ni, kalau yang salah bab ni dia akan banjir, sentiasa banjir, iaitu pengkapasan. Pasang kapas. Kapas untuk Pioneer ni, Pioneer RTA ni kena panjang, guys. Memang kena panjang, lebih panjang dari kalau kau guna RBA Boro ke, RBA.AIO ke. Okay. Di kapas tu pakailah apa kapas pun. Macam aku pakai Kendo lah, Kendo Gold Edition. Tipis sangat, bahaya, kena tebalkan sikit. Dia tak boleh nipis sangat. Oh, ini barang kau kena betul-betul ngam. Alright, sedap. Okay. Untuk kapas Pioneer RTA ni, sama ada MTL ataupun DTL, korang kena potong kat sini tau. Ni kena macam ni tau. Kau tak boleh potong ikut ni, tak boleh potong ikut dalam. Kau kena potong yang luar, ikut luar ni ukuran dia. Kena ikut ukuran deck yang ni, yang luar, body dia. So potong ikut yang luar ni tu. Sebelah sini pun sama, potong ikut yang luar gunting pun tak berapa nak tajam lah labuh. Okay, jadi adjust sikit. Nampak? So dia lebih, dia tak boleh pendek. Jadi lepas tu fluffy kan lah. Dan lepas fluffy kan, boleh tuck in kan lah. Fluffy sikit-sikit je, hujung-hujung pun boleh. Then tumbing and tucking. Ni teknik nak masukkan dia dekat lubang juice well itu terpulang pada teknik masing-masing kan. Macam ni pun boleh pakai thumb, pakai benda tajam, ataupun nak pakai dia panggil penyempit pun boleh. Mana-mana yang korang selesa lah. Sorry lah satu lagi, sebab macam aku cakap tadi, video ni kali ni punya video ni memang agak panjang, because untuk selesaikan Pioneer ni memang memerlukan ketelitian. Okay, so itu satu, dah selesai satu urusan, satu
kawasan. Okey, macam ni. Kalau terlebih panjang sangat macam ni kan, dekat dinding luar je kan tadi kan. Okey, kita potong. Ini memang video panjang banget. Belum letak liquid lagi ni. Okey. Ni pun dah berapa minit dah, 20 minit lebih kan. Layan je lah ya. Sebab setiap RTA, setiap RDA, setiap RDTA, setiap boro RBA, setiap dot RBA, semuanya tak sama kan. Semuanya ada sifat-sifat sendiri, ada karakter masing-masing, ada karakter-karakter yang tak sama. Design memanglah of course tak sama kan. Okay, so gitu so nampak macam tu. Okay, kemudian selesai proses meletakkan coil dan meletakkan kapas, apa lagi, kita basahkan lah. Basahkan coil dan kapas ini dengan liquid lah. Setengah orang cakap cecair kenikmatan. Apa benda cecair kenikmatan, aku tak tahulah. For whatever reason. Okay, liquid apa ni? Ni tak nak sebut lah, sendiri baca ya liquid ini. Okay, 6 mg je guys So kita tengok tembakan. Sekarang ni 30 watt. Naikkan lagi jadi 40 watt. Tengok macam mana pergi. Tambah liquid lagi sikit. Okay. Liquid diorang ni memang merdu. Okay, cantik. Dia rebu mat bilik aku. Okay, dah. Pemasangan kapas sudah. Pemasangan coil sudah. Pemasangan liquid pun sudah. So, sekarang ni tinggal kita try pula. Kita pacakkan lah. Pasangkan dia punya apa nama, tank. So, Pioneer ni bahagian airflow dia kat bawah Sama ada kau nak guna yang lubang-lubang banyak honeycomb ni, ataupun kau nak guna lubang-lubang yang tak banyak, satu lubang saja iaitu Cyclops pun boleh. So untuk DTL kita boleh selaraskan airflow ni menjadi Cyclops. Nah, ni adalah airflow yang paling besar. Dan sekarang ni sebelum kita pacakkan dekat mana-mana mod, setelah kita pasang coil dan pasang kapas dan kita dah test dan dia boleh fire, kita isilah liquid dulu. Masukkan. Okay. So lepas isi liquid, tutup dan ikatkan. Okay. Selesai proses pasang coil, pasang kapas, tukar dari MTL ke DTL. Dan aku nak kena check, nak kena tengok betul atau tidak wicking tu. Dia boleh wick, dia boleh sedut liquid. Dan juga pada masa yang sama dia tidak meleleh, dia tidak leaking teknik tadi tu, iaitu kapas yang lebih panjang. Kalau meleleh memang gagal, itu je. Kalau tak meleleh, tak gagal. So dekat SBS mod Tomahawk ni dia jadi macam ni. Airflow dia kat sini pula. Alamak, patutnya airflow kat depan dulu. So dia baca 0.27 ohm. Aku letak 35 watt lah. Nampak
buka guys. Kita tengok firing dia macam ni. Tak ada leaking tak ada apa-apa meleleh. Oh, airflow dia. Airflow 4.0 4.0 mm memang luas. So kalau korang tak suka yang lawas sangat ni, boleh selaraskan, tapi payah sikit lah nak selaraskan ataupun nak kecilkan airflow intake dia. Korang kena buka dulu. Kalau kat SBS, buka dulu ni airflow dia ni, pusingkan. Ok, pusingkan. Katalah ni separuh ni besar, full. Ok, ni separuh. Boleh lah. Hopefully tak terlalu lawas macam tadi, lawas sangat. Pada tekak aku tekak kita lain-lain. So kat situ airflow dia 35 watt guys dalam SBS mode Tomahawk. Jarang mat firing SBS mode Tomahawk ni, serius. Kau ada dengar bunyi siulan tak? Cuba dengar betul. Kan? Macam ada whistling sikit. Tapi feel airflow yang masuk tu sangat smooth. Setengah jam lebih mat dah video ni. Aduh. Sedap. Memang sedap, padu, syahdu, fardu. Okeylah. Tu dia tadi guys Minta maaf sekiranya tutorial ni agak panjang, sebab memang banyak benda yang nak kena buat kalau nak buat setup DTL dari MTL Dari MTL nak setup ke DTL, kena buka itu, kena buka ini, kena pasang itu, kena pasang ini. Untuk menjadikan Pioneer ni DTL punya RTA. Sekarang ni memang airflow dia smooth dan sangat loose. Memang lawas. Ni buka separuh macam ni pun ni airflow dia separuh pun masih lagi lawas dan sedap lah. Lebih sedap dari yang terlalu lawas tadi. Dia kena pakai dulu, feel dulu kan. Bagi kapas kendo tu betul-betul serap. Dah 24 jam ke apa macam tu kan baru dapat betul-betul dia punya kenikmatan. Okeylah. Tu dia tadi recoil dan rewick Pioneer 1.5 RTA dari BP Mods, dipasang di SBS Tomahawk juga dari BP Mods. Dan ini dah menjadi sebuah DTL punya mesin airflow 4.0 dia sangat-sangat lawas dan smooth, sangat-sangat smooth. Walaupun separuh kalau 4.0, separuh 2.0 lebih kurang lah kan, agaknya lah. Dan dia masih lagi sangat-sangat smooth. Jadi untuk korang yang nak ada sebuah RTA yang versatile, yang boleh digunakan untuk MTL, boleh gunakan untuk RDTL, dan boleh digunakan untuk full DTL 4.0 mm punya airflow, inilah dia RTA Pioneer 1.5 oleh BP Mods. Dan bila dipacak dekat SBS mod macam Tomahawk ni, dia memang dah jadi macam AIO lah. Nampak sangat-sangat cun. Ok,
Jadi tanpa membuang masa, terima kasih banyak kerana menonton. Watch di sini. Assalamualaikum.